Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat sejahtera. Okay, pada hari ini kita akan sambung balik kita punya bab 4, bab kesihatan manusia. Okay, sebelum ni kita dah tengok tentang penyakit berjangkit, okay, tentang penyakit tidak berjangkit, dan kita tahu macam mana cara penyakit berjangkit itu merebak. Okay, melalui bawaan udara, melalui air, melalui vektor dan melalui sentuhan. Dan kita dah tengok juga beberapa jenis penyakit, gejala, patogen, okey, vektor dan juga cara jangkitannya. Ingat lagi tak patogen tu apa? Okey, patogen tu adalah virus atau bakteria yang berbahaya. Okey, vektor pula adalah haiwan atau serangga yang akan memindahkan patogen-patogen tu kepada manusia. Okey. Okay, kita tengok pula kepada bagaimana vektor ni sebenarnya dia boleh menyebarkan penyakit tu. Macam mana sebenarnya kita boleh tengok macam mana vektor tu ataupun haiwan tadi ataupun serangga tadi boleh menyebarkan virus kepada manusia. Okey, kita tengok contoh di sini adalah nyamuk dan lalat merupakan dua vektor yang boleh menyebarkan pelbagai jenis penyakit berjangkit. Jadi mari kita lihat cara dua jenis vektor ini menyebarkan penyakit. Okey, yang pertama kita tengok nyamuk. Macam mana nyamuk tu boleh menyebarkan penyakit? Okey, nyamuk tu yang telah mempunyai patogen dalam kelenjar air liurnya menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Sebab dalam dia punya kelenjar air liur tu dah ada patogen ataupun virus yang berbahaya tadi itulah. Kalau dia ada virus denggi tadi, habis maknanya orang yang dia hisap darah tu dia akan dapat virus tersebut. Okey, kemudian air liur nyamuk tu akan dikeluarkan semasa dia menghisap darah tu. Okey, untuk mencegah pembekuan darah. So jangkitan akan merebak ke seluruh badan. Kemudian nyamuk lain akan menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebarkan jangkitan ke mangsa lain pula. Orang tu dah ada virus tersebut. Kemudian nyamuk lain pula hisap darah orang yang dah terkena tadi. Lepas tu nyamuk tu pergi pula kepada orang yang seterusnya. So maknanya benda itu boleh berjangkit dengan mudah, okay, melalui vektor nyamuk tu tadi. Okay, yang kedua adalah lalat. Sebab nyamuk dengan lalat ni yang biasa ada di persekitaran kita. Okey, lalat tu, okey, kebiasaan kita tahu lalat yang hinggap di atas kotoran dia mempunyai patogen yang melekat pada kaki dan badan. Sebab kita tahu biasanya lalat ni dia suka benda-benda yang berbau. Benda-benda yang berbau yang kuat. Dia tak kisahlah benda tu adalah makanan yang elok ataupun benda yang makanan yang dah basi, dia tetap akan hinggap. So bila contohnya dia hinggap pada lalat tu hinggap pada sampah atau pada benda-benda yang kotor, lepas tu dia datang pula pada makanan kamu dan dia hinggap pula pada makanan kamu. So dia akan memindahkan patogen yang berbahaya daripada sampah tu tadi, dia akan pergi kepada kamu punya makanan. Okay, jadi lalat memindahkan patogen tu ke makanan. So patogen ni dia akan memasuki badan seseorang. Okey, yang makan makanan yang telah tercemar. Okey, itu sebabnya kalau kita ada makanan yang kita nak makan lagi, kita kena tutup dia dengan penutup yang bersesuaian. Supaya tidak ada vektor-vektor yang mampu untuk memindahkan patogen-patogen atau virus-virus itu tadi kepada makanan kita yang nak makan tadilah. Okey, ini faham Okey, macam mana kita nak menghalang penyakit berjangkit ni daripada terus menjangkiti orang lain? Okey, dia ada 3 peringkat di sini. Okey, kamu boleh rujuk kepada buku teks. Okey, buku teks ni pun dah lengkap dah sebenarnya maklumat. Okey, pada muka surat 81. Okey, dia ada 3 peringkat di sini. Okey, yang pertama adalah peringkat primer. Kemudian peringkat sekunder, sungguh contoh yang kedua lah. Yang ketiga adalah peringkat tertier. Okey. So peringkat yang pertama atau primer adalah meningkatkan tahap kesihatan. Okey, macam mana kita nak tingkatkan tahap kesihatan kita? Yang pertama kita tengoklah kesedaran menjaga kebersihan. Okey, kita boleh pakai mask, okey, cuci tangan dengan bersih. Okey, bukan sekadar cuci tapi cuci dengan bersih. Okey, buat pemeriksaan doktor jika kita sakit. Okey. Yang kedua, meningkatkan daya tahan badan. Macam mana cara kita nak dapatkan daya tahan badan? So, kita ambil vaksin atau suntikan ikut jadual sejak bayi.
Okay, vaksin ni sebenarnya dia mampu untuk mencegah daripada virus itu boleh menjangkiti kita lah dengan penyakit-penyakit yang berbahaya. Okay. Yang ketiga adalah membuat pemeriksaan kesihatan berkala dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Makanan-makanan yang berkhasiat, okey, kemudian kita kena rajin bersenam, berhenti merokok, tidak minum alkohol, okey. Itu adalah contoh-contoh gaya hidup yang sihat. Okey, peringkat yang kedua atau kita namakan sebagai peringkat sekunder. Macam mana cara kita nak elak tadilah penularan tu tadi? Okey, bila kita dah amalkan semua gaya hidup sihat tu tadi, okey, peringkat sekunder dia adalah memutuskan transmisi jangkitan. Okey, melalui pengesanan kes secara aktif dan juga pasif. Ini yang kita buat sekarang ni. Okey, kita itu perintah kawalan pergerakan. Memutuskan rangkaian penyakit di kawasan yang berisiko. Okey, kalau kawasan tu berada dalam keadaan zon merah, okey, kebiasaannya kita akan letakkan dia dengan maksudnya perintah kawalan pergerakan dalaman. Maknanya orang tu tak boleh keluar ke mana-mana. Okey, kemudian yang kedua adalah asingkan pesakit daripada orang lain. Okey, kalau kita tengok sekarang orang yang terkena jangkitan macam denggi atau influenza, memang kita akan asingkan daripada pesakit-pesakit yang lain supaya dia tidak akan menjangkiti pesakit-pesakit yang lain tadi itulah. Okey, dan beri rawatan awal kepada pesakit di hospital. Okey, mengikut kaedah yang sesuai lah. Okay. Bila kita tengok peringkat yang ketiga, bila kita dah cuba untuk perintah kawalan pergerakan tadi, kita dah asingkan pesakit yang dijangkiti tadi, kita tengok kepada peringkat yang ketiga atau peringkat tertier. Okay, peringkat tertier ialah mengawal populasi vektor. Kita nak kawal populasi vektor, macam mana cara kita nak kawal populasi vektor ni tadi? Kalau denggi, kita macam mana cara kita nak kawal populasi vektor dia? Okay, denggi ni kita kena adakan macam-macam kempen tadi, okay, kesedaran sejak daripada pihak peringkat sekolah rendah lagi, kita bagi tahu supaya bersihkan kawasan rumah. Okay, bersihkan kawasan rumah supaya kita tak ada tempat pembiakan bagi nyamuk Aedes tersebut. Okay, bersihkan vektor dia lah, mengawal populasi vektor. Okay, selain daripada tu, kita boleh kuat kuasakan undang-undang. Okay, kuat kuasakan undang-undang kepada mereka yang tidak jaga kebersihan ataupun yang mana yang melanggar peraturan. Kalau kita tengok sekarang, perintah kawalan pergerakan, siapa yang langgar dia terus akan dihadapkan ke mahkamah. Okay. Kawal tempat pembiakan vektor seperti jentik-jentik bagi nyamuk Aedes dan buat fogging. Fogging ni yang semburan tu lah. Okay. Kemudian tidur pakai kelambu ataupun kita panggil sebagai melindungi hos. Okay. Tidur pakai kelambu, pakaian baju tebal dan juga tutup semua bahagian untuk elak daripada digigit. Okey, elakkan kita daripada gigit, tidurlah dalam kelambu. Okey, ada setengah orang dia pakai ubat ubat nyamuk apa semua tu kan, boleh jugalah. Okey, untuk peringkat yang ketiga. So kita ada 3 peringkat di sini, macam mana kita nak elakkan jangkitan tu daripada menular. Okey. Okey, kita tengok kepada subtopik kita yang kedua pada hari ini, iaitu pertahanan badan. Bagaimana badan kita mempertahankan diri daripada dijangkiti. Okey, jadi kita tengok ada setengah tu kenapa kita tak adalah selalu sakit sangat. Okey, macam mana badan kita sebenarnya bekerja. Okey, untuk memastikan badan kita sentiasa sihat. So apa badan badan kita akan buat jika patogen ataupun virus atau bakteria yang berbahaya tadi tu menyerang. So bila patogen tu menyerang, badan kita akan melawan melalui tiga peringkat. Okey, untuk 3 peringkat tu cikgu nak akan merujuk kepada buku teks kamu pada muka surat 82 dan 83. Di situ ada gambar rajah yang menarik lah dalam buku kamu tu untuk kita tengok. Okey. Okey, peringkat 1. Okey, barisan pertama luar badan. Di luar badan. Sebab patogen ni, okey, kalau kamu tengok sekarang kita tengok penularan COVID-19 ni, macam mana cara kita nak elakkan daripada dia sampai kepada kita. Okey, kita pakai penutup muka, okey, kita ada setengah tu kata kita pakai hand sanitizer, okey, untuk kita elakkan daripada virus tu memasuki tubuh badan. Okay, macam mana cara virus tu boleh memasuki tubuh badan? Dia boleh memasuki melalui rongga-rongga yang terbuka. Okay, termasuk kita punya kulit.
So rongga terbuka ni, okey, rongga terbuka seperti mata, telinga, hidung dan juga faraj. Okey. So semasa respirasi, semasa respirasi kita sedut udara yang tercemar. Okey. Kemudian ataupun dia akan cuba untuk memasuki semasa perkumuhan. Semasa kita buang air kecil ke, atau semasa kita berpeluh. Atau semasa pencernaan. Semasa pencernaan atau kita makan atau minum makanan atau minuman yang tidak bersih. Atau dia akan cuba masuk melalui luka pada kulit yang terbelah. Itu sebabnya kalau kita luka, kebiasaannya kita galakkan untuk tutup bahagian luka tersebut untuk elakkan daripada patogen-patogen ni masuk ke dalam badan kita melalui luka yang terdedah itu tadi. Jadi apa yang barisan pertahanan pertama ni buat untuk bertahan bila kita bila kita diserang? Maksudnya ada virus je, apa yang dia membuat dulu? Okey. So yang pertama kulit. Okey, kulit kita ni sangat liat dan juga tebal. Okey, dan susah untuk ditembusi. Jadi peluh akan keluarkan bahan kimia yang boleh membunuh bakteria tu sendiri. Okey, kalau ikut dalam buku teks ni kita ada peluh dan sebum. Sebum ni adalah macam lapisan minyak, okey, yang terhasil secara semula jadi dalam kita punya kulit untuk memastikan kulit kita ni sentiasa lembab, okey, dan tidak kering lah. Okey. Kemudian kita ada membran mucus ataupun lendir. Okey, membran mucus ni kita tengok dalam hidung apa yang ada. Okey, dalam hidung kita ada bulu hidung untuk tapis bila kita bersin. Okey. Yang kedua, dalam telinga kita ada lilin dalam telinga. Okey. Kemudian dalam mata kita ada air mata. Okay, kemudian dalam faraj kita ada lendir yang keluar. So benda-benda ni yang boleh mampu untuk menahan daripada patogen tu masuk ke dalam kita punya badan. Ini adalah barisan yang pertama, peringkat yang pertama. Okay, tengok betul-betul Okey, kalau kita tengok dari segi kulit yang luka, macam mana dia nak masuk ke dalam kulit yang luka ni? Okey, kulit yang terbelah ni akibat kecederaan akan membuka ruang kepada patogen untuk masuk. Okey, sebab kita dah ada tempat yang kita boleh masuk. Tempat lain selain daripada yang cikgu cakap tadi, rongga terbuka tadi, dia ada tempat yang lain, iaitu kulit yang luka tadi tu. So, platelet darah ni akan segera membekukan darah di sekeliling luka tu seperti pagar. Okey, sebab kalau kita tengok, kalau orang yang normal, biasanya kalau kita luka sedikit sahaja, lama-lama luka tu dia akan kering sendiri. So, siapa yang akan mengeringkan darah tu? Yang akan mengeringkan darah tu adalah platelet tu lah. Okey, supaya patogen tu tak dapat tembus ke dalam kulit. Jadi, sel darah putih ni akan membunuh patogen tu dengan cepat. So, yang membunuhnya adalah sel darah putih. Okey, so kulit yang luka, yang ni adalah patogen-patogen dia. So, sel darah putih ni digunakan untuk membunuh patogen-patogen yang jahat tu tadi. Okey. Kalau patogen tu berjaya tembus pertahanan pertama kita tadi tu, dia akan cuba untuk masuk ke dalam sistem darah dan serang pertahanan kita yang kedua. Pertahanan yang kedua tadi. Okey. So, peringkat pertahanan kedua. Okey, tadi yang pertama. Okey. Barisan pertahanan kedua ni, patogen ni yang berjaya menembusi barisan pertahanan pertama akan masuk ke dalam sistem darah. Dan akan menyerang barisan pertahanan kedua. So, barisan pertahanan kedua ni, sistem pertahanan badan ni akan melawan patogen tersebut, yang virus dan bakteria tadi tu, melalui satu proses yang kita namakan sebagai fagositosis. Proses fagositosis ni adalah proses di mana sel darah ni akan mencerna dan menelan patogen menggunakan enzim yang dihasilkan daripada badan. Cuba kamu tengok di sini, gambar rajah di sini. Daripada patogen tu, dia akan masukkan, dia akan hasilkan, dia akan cernakanlah, dia akan telan patogen tu dan kita pastikan patogen tu dah tak ada. Virus tu dah tak ada. Itu yang pentingnya sel darah putih untuk antibody. Bila kita dah pergi kepada barisan yang tadi peringkat yang kedua, peringkat yang kedua juga barisan pertahanan yang ketiga, bila kita kata mekanisme pertahanan yang spesifik.
Okey, selepas patogen berjaya menembusi pertahanan kedua, patogen ni akan serang pertahanan kita yang ketiga. Apa itu pertahanan yang ketiga? Iaitu imunisasi badan. So, kalau kita tengok dalam buku teks, dia kata apakah sistem keimunan? Okey, sistem keimunan ni adalah keupayaan badan kita sebenarnya untuk kita melawan. Okey, melawan apa? Melawan atau mengawal, okey, sistem sesuatu patogen tu sebelum badan dijangkiti dengan patogen. Okey, kita nak kawal, dia boleh kawal kita punya badan tu sendiri. Okey, dia nak lawan virus-virus yang datang. Jadi bila patogen tu masuk ke dalam darah, okey, patogen akan keluarkan satu benda yang kita namakan sebagai antigen, okey, yang boleh dikesan oleh sel darah putih. Jadi bila sel darah putih tu dapat dikesan oleh antigen tu tadi, sel darah putih dia akan merangsang protein untuk menghasilkan antibody yang sesuai untuk melawan patogen tu oleh patogen tu tadi. Okey, maksudnya bila kita dah bila kita sel darah putih dapat mengesan antigen, okay, sel darah putih tu akan merangsang protein untuk hasilkan antibody untuk lawan dengan patogen. Okay, lawan semua. Kita kena lawan virus tu supaya dia tak masuk ke dalam kita punya badan. Okay. Cikgu harap yang itu kamu tak ada masalah lah untuk pertahanan badan. Okey, kita dah habis untuk subtopik kita yang kedua. Okey, untuk itu setelah kita habis subtopik kita yang kedua, cikgu nak kamu lihat kepada buku. Okey. Buku latihan. Kita tengok kepada hari tu cikgu bagi kerja pada muka surat 35 dan 36. Okey, kali ini jawab soalan pada muka surat 37 sehingga muka surat 37 sehingga muka surat 41. Okey, 37 hingga 41. Okey, bagi siapa yang dah siap, okey, boleh snapkan gambar dan hantar dekat cikgu. Okey, nanti cikgu akan tanda. Okey, bagi kita berjumpa lagi. InsyaAllah cikgu akan sambung lagi dan kita akan habiskan bab kita yang keempat. Okey, Assalamualaikum.